Assalamualaikum, selamat sejahtera. Berjumpa lagi. Saya Harun Zainal. So, bertemu lagi dalam TOC Foundation Program video. Ini adalah video yang kedua untuk bab 2. Sebelum ni kita dah bincangkan dalam bab 2 juga. Video yang pertama adalah mengenai bowl. So, maknanya video yang kedua ni kita akan membincangkan lebih kepada nut. Okay, saya bagi tahu dulu lah, video ni mungkin duration dia tak berapa lama sangat lah. Saya rasa untuk topik ni pun saya rasa tak adalah berat sangat. Saya rasa semua orang pun mungkin dah biasa dah jumpa bowl and nut ni, tapi mungkin tak pernah tahu yang sebenarnya dia ada jenis-jenis dan juga ada nama-nama dia. Bukannya kita hanya panggil dia bowl dan nut saja. Sebab tu kadang-kadang kita pergi kedai nak beli bowl atau nut, orang yang penjual tu tanya kita, jenis apa, you nak bowl yang macam mana? Sebenarnya dia ada banyak-banyak jenis. So hari ni kita tengok, kita pergi pada nut, type of nut. Okay, so type of nut and locking method. So kita tengok lah pada nut. Okay, so ini kita punya objektif untuk video yang kedua ni. Pada akhir video kita akan tahu ataupun boleh untuk identify various type of nut dan juga dia punya penggunaan, jenis-jenis nut dan juga penggunaan dia. Ok, so kita pergi yang pertama. Nut yang pertama, hexagonal nut. So sama juga, dia macam bowl juga. Kita ada hexagonal, maksudnya dia dalam segi 6. So kita ada dua jenis lah, satu yang ada cap, satu yang tak ada. So this is the most used nut, in some way have flange below the nut. So ini yang paling common sekali, yang biasa sekali kita jumpa. Sama juga dia ada size-size dia lah. Ada daripada saiz 8, ada juga yang saiz 6 kecil, 8, 10, 12, 14. So ini normal common size untuk nut hexagonal. Okay, so untuk yang next kita ada cap nut. So biasanya cap nut ni kita gunakan untuk tayar lah. Alright, so this nut has its other side covered to prevent the two mating components to get rust, or to prevent accumulating dust or dirt that may get the nut difficult to be removed. So ada jugalah function dia, ada cap ni, penutup ni. So kita untuk mengelakkan air lah masuk. Biasanya karat ni sebab air. So sebab tu dia letak pada bahagian tayar. Sebab nanti tayar tu kalau tak ada pakai cap nut ni, biasanya dia akan karat. Tu yang buat dia susah nak buka tu. Dan biasanya kebanyakan pemandu dia memang ada sedikit kesusahan dia tu lah bila nak tukar tayar, bila tayar tu pancit ke apa, bocor ke. So sebab ada karat. So ini sebenarnya cap nut ni tujuan dia adalah untuk mengelakkan berlakunya proses pengaratan ataupun ada habuk masuk cap nut. So check, mungkin dia boleh pecah kalau kita terlalu ketat sangat, ataupun biasanya kita tahu yang kita punya bowl tadi tu dia boleh memanjang. Bila setiap kali kita ikat tu terlebih, kita punya torque, kekuatan ikatan kita tu terlalu kuat, dia boleh jadi memanjang. So bila kita ikat ni, mungkin dia dah terlebih daripada aras dia tu, so dia dah tolak cap ni, dia boleh pecah. So itu sebab yang boleh menyebabkan kerosakan pada nut jenis cap ni. Kemudian kita ada jenis castle nut ataupun kita panggil dia flat nut. Castle nut ni biasanya kita pakai lah, biasanya untuk tie rod, biasanya ball joint tie rod. Ini kita gunakan untuk pada kereta dan biasanya didatangkan dengan pin. So apa tujuan pin ni? Supaya biasanya kita tengok dekat dia punya kita cakap dia punya bowl dia ada lubang. So bila kita ikat ni, so kita masukkan pin ni dalam lubang tu untuk mengelakkan daripada nut ni dia terbuka lah, disebabkan oleh vibration. Okay, so ini dia punya function, ni safety lah. Kalau flat nut pula, biasanya flat nut ni kita gunakan untuk tubing, kita panggil dia flat nut. Sama juga, biasanya kita gunakan special tools lah untuk buka. Biasanya kalau saya tengok types of nut yang jenis castle nut ni, dia tak ada yang kecil. Dia start daripada saiz 12 ke atas. Dia tak ada saiz 10 lah. Di sini dia besar lah saiz dia, sebab dia punya penggunaan untuk kuat. Ok, so sebab apa dia design untuk castle nut ni, supaya dia boleh masukkan, sebab pin ni dia akan masukkan pada celah-celah ni lah, untuk mengelakkan dia daripada terbuka apabila ada terlalu kuat sangat vibration, getaran. Ok, kemudian kita ada hexagon nylon.
dia ada nylon pula insert. Dia still sama hexagon, tapi dalam tu kalau kita tengok ada satu plastik. Ni bukan sebarang plastik, ni nylon. So function plastik ni, nylon ni, dia tak perlukan ada washer, sebab dia sendiri akan jadi sebagai self locking ataupun dia jadi pengetat lah. So bila kita ikat, dia akan ketat. So biasanya untuk plastik ni, jenis nylon ni, dia akan absorb vibration lah. Sebab tu dia tak perlu ada washer, sebab dia boleh absorb vibration. So dia tak susah lah nak terbuka. So this nut must be changed whenever the nylon is already broken, even the thread is still good condition. So ingatlah, kalau kita ada jenis nut yang macam ni, kalau kita keluarkan atau kita tanggalkan dan kita buat pemeriksaan, dia dah koyak ataupun dia tertanggal, so kita kena tukar nut yang baru. Ataupun tak boleh tukar nut yang baru, tak ada duit nak tukar. Mungkin tak adalah, nak cakap tak ada duit, ada duit tapi mungkin malas nak tukar. Boleh pakai, tapi make sure letak washer bawah dia, washer yang jenis macam spring. Nanti saya tunjukkan. Ni spring washer and wave washer. So kita ada spring washer. Yang ni washer biasa lah. To prevent the surface from getting deformed when nut and bolt are being tightened and prevent those from getting loose. So biasanya kita akan pakai washer yang biasa ni, ring washer biasa ni, untuk kita mengelakkan daripada berlaku kerosakan terhadap benda kerja. Okey, bila kita ketatkan. So biasanya untuk spring washer ni untuk kita mengelakkan daripada vibration, ataupun sebelah kita ikat, kita takut untuk dia terbuka balik, so kita pakai spring washer. Ini dia punya tu. Kemudian kita ada juga jenis yang tooth washer. Kita ada dua jenis, satu kalau kita tengok, satu di bahagian dalam, satu di bahagian luar. There are two type of kind of washer, is either tooth internal or external. So the purpose is same, provide friction to prevent the bolt or nut from getting loose. Bila kita ikat, yang gigi-gigi ni dia akan menjadi sebagai satu macam brake lah. So dia akan jadi, dia increasekan friction. So bila dia increasekan friction, so susahlah nut tu untuk terbuka. Pun dia akan jadi hal juga pada kita. Kalau kata kita dah ketat untuk kita buka dia, mungkin akan jadi susah sikit lah untuk kita buka. Even kita sendiri nak buka pun susah. Tapi tak apa, kita akan tengok pada tools kita, sebab kita ada yang jenis pneumatic, kita ada mesin yang guna electrical. So mungkin guna tangan biasa tak boleh buka, tak cukup kuat. So kita terpaksa lah guna mesin untuk buka. So tak ada masalah sebenarnya, asalkan bila kita pasang komponen tu tak tertanggal. Itu kita punya objektif lah main. Sebab tu kita ada jenis-jenis washer dan juga jenis-jenis nut dan bolt yang sesuai untuk bahan kerja tersebut. So kita kena tahulah. Okay. Okay, so itu saja untuk video kedua ni. Tapi macam tadilah, so saya buat rumusan balik mengenai bolt dengan nut ni. Untuk satu-satu kereta tu kita ada banyak. Saya rasa mungkin dekat beribu lah kalau kita campurkan bolt, nut dengan skru semua apa yang ada dekat satu kereta tu. Boleh cecah beribu juga. So banyak. So ini adalah benda yang biasa yang kita akan tengok. Apa saja yang kita tengok, komponen yang dilekatkan, yang dipasang, mesti menggunakan sama ada bolt atau nut ataupun skru, dan ada washer. So mengikut jenis-jenis dia, so kita pun kena tahulah juga jenis-jenis bolt dan nut tu untuk memudahkan kita punya kerja. Okay, so macam biasa, kalau ada apa-apa soalan untuk ditanya, bolehlah tanya saya kat bawah ni, link bawah tu. Okay, terima kasih kerana sudi menonton video ni. Kita jumpa lagi lah untuk video yang ketiga saya buat nanti. Terima kasih atas kesudian anda semua untuk menonton video ni, dan kita jumpa lagi di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.